Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Neraka dan Hakikat Syurga. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis komen tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Untuk pengetahuan semua, ilmu hakikat ma'rifat adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Sahabatku sekalian, hari ini kita belajar tentang hakikat neraka dan hakikat syurga yang sebenar. Neraka dan syurga itu memang betul-betul ada dan memang wajib kita percaya bahawa neraka dan syurga itu memang betul-betul wujud dan ada di akhirat kelak setelah kita mati. Maka neraka dan syurga itu terbit daripada sifat penjelmaan dari sifat-sifat Allah, yakni sifat kemarahan Allah. Sifat kemarahan Allah terhadap iblis. Maka neraka itu wujud di atas penjelmaan sifat kemarahan Allah Ta'ala terhadap iblis. Maka wujudlah neraka itu. Maka penjelmaan neraka itu adalah daripada sifat penzohiran sifat kemarahan Allah terhadap iblis. Maka setelah neraka itu wujud, syurga juga perlu diwujudkan. Syurga pula wujud di atas sifat lemah lembut Allah, sifat rahmat Allah, belas kasihan Allah. Maka di atas sifat belas kasihan Allah terhadap manusia lah, maka syurga itu pun wujud. Syurga itu wujud di atas sifat lemah lembut Allah dan belas kasihan Allah terhadap makhluknya. Jika tidak ada syurga, manusia nak pergi ke mana setelah mati? Sebab itu syurga itu dilayan dengan layanan lemah lembut kerana penzohiran sifat lemah lembut Allah, sifat Al-Latif, sifat lemah lembut Allah ke dalam syurga. Manakala dalam neraka dilayan dengan kasar, dilayan dengan seperti banduan. Seperti banduan, iaitu banduan neraka. Maka itu adalah penjelmaan atau penzohiran sifat-sifat kemarahan Allah. Sifat-sifat kemarahan Allah, iaitu sifat Al-Qahhar, sifat yang maha memaksa, yang maha garang, yang maha gangster, yang maha garang, yang maha marah. Sifat Al-Qahhar. Jadi kalau bab gangster-gangster ni tak boleh nak lawan Allah Ta'ala lah. Memang Allah Ta'ala lagi gangster daripada manusia. Sifat Al-Qahhar. Maka wujud daripada sifat Al-Qahhar Allah Ta'ala itu. Maka setelah iblis melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala terlalu murka, maka wujudlah Allah Ta'ala mewujudkan neraka itu di atas sifat-sifat kemarahan Allah, daripada terbitan sifat kemarahan Allah itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri
dan ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Bermulanya kemarahan Allah itu setelah iblis itu buat hal. Iblis itu melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wujudnya sifat kemarahan Allah itu, maka terwujudlah neraka itu. Kemarahan Allah itu wujudlah api neraka itu. Dalam surah Nuh ayat 25, maksudnya disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Ini tentang neraka. Maknanya Allah Ta'ala, Dia ini Tuhan. Jadi kita perlu taat kepadanya dengan syariat-syariat Allah. Ada orang cakap, aku mengaji ilmu hakikat, tak perlu lagi taat kepada Allah Ta'ala, tak perlu lagi taat pada syariat Allah. Maka ini fahaman yang salah. Kita perlu taat pada syariat kerana syariat itu ilmu Allah. Undang-undang yang Allah Ta'ala bagi di atas muka bumi ini. Jadi kita kena taat, barulah kita selamat. Dalam surah Al-Buruj ayat 10, maksudnya sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, yakni bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Allah Ta'ala marah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala terlalu marah sehingga Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang membunuh, menyiksa orang-orang Islam pada zaman dahulu. Orang-orang mukmin itu disiksa, maka Allah Ta'ala marah, maka Allah Ta'ala mengancam dengan api neraka. Maknanya wujudnya sifat Allah, kemarahan Allah itu terwujud, iaitu Allah Ta'ala mengancam dengan api neraka. Dalam surah Al-Ghafir ayat 46, bermaksud kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Di sini Allah Ta'ala terlalu marah sehingga Allah Ta'ala ingin menghumban Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab neraka yang sangat keras. Di sinilah penzohiran ataupun penjelmaan sifat kemarahan Allah. Maka Allah Ta'ala nyalakan api neraka untuk Fir'aun tersebut. Maknanya neraka itu wujud setelah kemarahan Allah itu terjadi. Bermulanya daripada iblis. Maka anak-anak ataupun orang-orang yang berperangai yang digoda oleh iblis ini juga akan masuk neraka atas kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala ingin membakar orang itu. Kerana Allah Ta'ala cukup marah orang yang merampas takhtanya. Macam Fir'aun, dia rampas takhta Allah Ta'ala. Macam juga golongan-golongan yang zindik, kafir zindik ni. Nak jadi Tuhan, tak nak jadi hamba. Dia kata, awak apa aku jadi hamba? Jadi hamba darjahnya rendah. Baik aku jadi Tuhan, darjahnya tinggi. Itu pandangan nafsu kamu. Pandangan nafsu kamu, kamu cakap tinggi. Padahal di sisi Allah, kamu di bawah telapak kaki orang-orang yang mukmin. Kamu di bawah sekali. Lepas tu mula tak nak semayang. Tak nak berzikir, tak nak itu, tak nak ibadat. Kerana dia Tuhan, dia kata. Nak duduk tempat tinggi. Tak boleh. Bukan benda boleh tiru bab-bab fana ni. Maka mati kafir zindik macam itu sahaja. Maka masuk neraka juga orang yang berperangai seperti Fir'aun itu. Dan di ayat lain, dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, yakni Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat besar. Allah Ta'ala cukup marah bagi golongan munafikun, iaitu golongan munafik, golongan yang menyamar menjadi orang Islam. Ramai sekarang ni, pada zaman sekarang ramai golongan-golongan munafik, termasuk golongan-golongan pemimpin. Kalau negara-negara Arab tu ramai golongan-golongan munafik. Wahabi, golongan munafik belakang tu. Khawarij, golongan munafik. Syiah, golongan munafik.
Tapi bukan semua kita tidak boleh tuduh, bukan semua, tapi kebanyakannya. Sebab itu negara-negara Arab sekarang hancur disebabkan golongan-golongan munafik ini. Maka dengan kemarahan Allah itu, Allah Ta'ala nyalakan api neraka untuk golongan munafik itu. Dalam surah Al-Anfal ayat 50 bermaksud, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, yakni dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tuhan marah, dia kata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tuhan marah kepada golongan-golongan kafir yang melawan nabi-nabi, yang melawan wali-wali. Bukan kafir ni, bukan kafir yang ni saja. Kafir dalam hati pun kafir. Dia panggil munafik. Sama kafir dengan munafik adik-beradik. Tapi munafik lagi Tuhan marah. Kerana dia menyamar. Tuhan sangat murka. Di dalam surah Al-An'am ayat 93 yang bermaksud, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang-orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim, yakni berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, yakni sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kami akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Mereka kamu mengatakan terhadap Allah, yakni perkataan yang tidak benar, dan kerana kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ini merujuk kepada ahli-ahli kitab. Golongan-golongan yang mendustakan agama, iaitu orang-orang alim lah. Orang-orang alim yang pandai, yang menghafal hadis Quran, tetapi dia tahu kebenaran, tapi dia menyembunyikan kebenaran tersebut. Dia sekat orang lain daripada mengenal Allah. Dia sekat orang belajar ilmu makrifat daripada mengenal Allah. Kerana dia takut dipintas oleh orang-orang lain. Dia tak nak orang lebih daripada dia. Dan dia ni tidak percaya hal al-ghaib. Dia tidak percaya hal al-ghaib, jadi dia sekat. Dia tahu adanya ilmu makrifat. Dia tahu adanya ilmu perkara-perkara gaib, tapi dia tidak percaya hal-hal gaib tersebut. Jadi dia sekat orang belajar ilmu makrifat untuk mengenal Allah. Dia sekat orang untuk mengenal Allah. Dia kata kepada orang ramai, kepada orang-orang yang jahil ni, tak payahlah belajar ilmu makrifat, tak payahlah belajar ilmu tasawuf, ilmu ini sesat dan sebagainya. Padahal dia tahu Nabi suruh belajar 3 perkara, iaitu tauhid, syariat dan tasawuf. Islam, iman, ihsan. Ihsan itulah tasawuf. Jadi orang-orang ini akan dibakar dalam api neraka. Sekarang ni ramai berlaku hal-hal demikian, mendustakan agama. Baru belajar 5 tahun, baru belajar ilmu syariat saja 5 tahun. Belajar bab ambil air semayan, belajar bab basuh berak, belajar bab tutup aurat, tiba-tiba nak condemn ilmu tasawuf yang sangat tinggi. Boleh ke sehingga mengatakan ilmu tasawuf sesat? Inilah golongan mendustakan agama. Ilmu itu benar, lepas tu dia kata sesat. Dia menghalang orang daripada mengenal Allah. Maka orang ini masuk neraka. Ada tu orang alim, dia marah orang berzikir banyak. Dia marah orang berzikir banyak. Dia kata, buat apa zikir banyak? Tak perlu zikir banyak. Menghalang orang daripada menyebut nama Allah, untuk mengenal Allah. Orang-orang macam inilah yang akan dihumban ke dalam neraka kelak. Di dalam surah At-Taghabun ayat 9, yakni bermaksud, ingatkanlah masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan, yakni untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya, dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amalan soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Ayat ini tentang syurga pula.
Jadi dia kata orang yang masuk syurga itu, dia kata sesiapa yang beriman kepada Allah. Beriman, yakni orang yang yakin. Iman ni yakin, percaya. Yang yakin betul-betul ilmu ma'rifat ni, maka dia bebas dah di akhirat. Yakin ni orang-orang yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh. Beriman, yakin tu dah bebas dah. Yakin dengan hal-hal gaib, hal-hal ilmu yang tinggi ni, yakin dah bebas dah. Lepas tu mengerjakan amal soleh. Orang yang beramal, berzikir, solat tahajud, zikir hati, beramal soleh, maka Tuhan suka dan memasukkan dia ke dalam syurga. Lepas tu dia kata di dalam syurga itu mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Dia kata ada sungai. Ini untuk menyuka-nyuka kepada orang Arab. Kerana Nabi Muhammad orang Arab. Jadi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ini menyuka-nyukakan bangsa Arab pada waktu itu adanya sungai. Kerana padang pasir tidak ada sungai. Padang pasir tidak ada sungai. Kering kontang. Jadi susah untuk mencari air. Bagi orang Arab, kalau nampak sungai memang suka dia. Memang dia rasa macam syurga. Sungai, pokok yang teduh, itu dia rasa macam keadaan yang damai. Kerana ada sungai, ada air. Kerana tempatnya itu kering kontang. Syurga ni, Mekah ni, negeri Mekah ni, tempatnya kering kontang. Jadi nak cari sungai itu susah. Jadi dia menyuka-nyuka kepada bangsa Arab supaya adanya air di dalam syurga tersebut. Memang ada air, betul ada air. Contohnya kita asal bangsa Arab. Kalau nampak air memang sukalah. Kalau kita orang Melayu, orang Malaysia, Indonesia nampak sungai, tak rasa apa-apa pun. Kerana apa? Kita bangsa Melayu sudah ada air sungai. Tapi nak gambarkan tentang syurga itu jauh lah, 99% lagi. Di dunia ni baru 1%. Di akhirat 99% tentang syurga tersebut. Tak boleh nak gambarkan. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 122. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Dia kata lagi, orang-orang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Dia kata lagi, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Beriman yakni yakin. Dia yakin cukup dah, bebas dah. Tapi pangkat tak ada lah. Kena beramal soleh. Untuk pangkat yang tinggi perlu beramal soleh. Yakin tu dah bebas dah. Beramal soleh lagi sedap. Sebab tu syurga dia ada pangkat-pangkat dia. Dia ada syurga 1, syurga Firdaus, syurga teratas, syurga yang paling bawah. Dia ada makom-makom dia. Begitulah. Jadi syurga ni apa? Syurga itu adalah penjelmaan, penzohiran bagi sifat belas kasihan Allah. Sifat belas kasihan Allah, iaitu rahmat Allah. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Rahmat tu apa? Rahmat itu belas kasihan Allah. Kalau Allah tidak ada belas kasihan terhadap kita, maka syurga pun tidak ada. Syurga pun tidak ada. Jadi penjelmaan bagi sifat belas kasihan Allah dan sifat lemah lembut Allah. Sebab itu dikatakan syurga itu, di layanan dalam syurga itu lemah lembut semuanya. Dalam surah Al-Hajj ayat 14, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukannya. Lagi-lagi dia cakap, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman. Beriman lagi dan beramal soleh. Dua, beriman dan beramal soleh. Yakin, orang-orang yang yakin dengan halal gaib, yakin dengan ilmu makrifat ini, dan beramal soleh, maka syurga lah. Lepas tu dia kata pula di bawahnya ada air sungai yang mengalir. Itu untuk menyuka-nyuka, litarghib, menyuka-nyukakan kepada bangsa Arab pada ketika itu tentang adanya sungai. Kerana bangsa Arab memang suka akan sungai. Kerana negaranya itu, negara Mekah itu tidak ada sungai. Kerana kering kontang.
padang pasir, kering kontang, tidak ada sungai. Susah untuk mencari air. Di dalam surah Al-Buruj ayat 11. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lagi-lagi dia cakap orang beriman dan beramal soleh. Mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Lagi-lagi dia cakap begitu. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Dia kata orang beriman, orang yakin. Iman-iman yang yakin. Dan beramal soleh. Lepas dia beriman, dia beramal soleh. Iman tu dah cukup dah. Pasal dia kata orang-orang yang beriman. Dan, ada perkataan dan beramal soleh. Orang beriman, orang yang yakin. Beramal soleh, setelah dia yakin, dia beramal. Orang yang yakin pun dah bebas dah. Belum lagi beramal soleh. Yakin dengan hal-hal gaib. Yakin dengan ilmu makrifat ni dah bebas dah. Belum lagi beramal soleh. Lepas tu dia kata ada sungai-sungai mengalir. Itu adalah litarghib, yakni menyuka-nyukakan akan bangsa Arab pada ketika itu. Kita orang Melayu ni tak rasa apa-apa pun kalau bunyi ada sungai yang mengalir. Kerana tempat kita pun ada sungai, siap ada buaya lagi. Kat sana tak ada. Kat sana dia beli air dengan negara lain. Dia beli saluran air dengan negara lain. Pada zaman sekarang lah. Susah untuk mencari air. Di dalam surah At-Taubah ayat 89, Allah telah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Allah Ta'ala cakap lagi. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dia nak menyuka-nyukakan bangsa Arab pada ketika itu. Sungai. Kalau bunyi sungai, orang Arab suka. Kerana susah. Orang zaman dahulu susah nak cari sungai. Nak cari air susah. Kerana padang pasir yang sangat panas dan luas. Sangat panas padang pasirnya. Jadi nak cari sungai itu susah. Dia orang kalau dapat sungai seperti dapat syurga. Kalau dapat pokok yang rendang seperti mendapat syurga. Sebab itu ada juga di dalam Al-Quran mengatakan pokok-pokoknya yang rendang. Kerana tempat sana panas. Tempat sini pokok rendang ke tak jadi apa bagi kita. Tapi bangsa Arab, pokok yang rendang dan air sungai pula, memang dia suka. Di dalam surah Al-Fat ayat 5, Allah melakukan yang demikian supaya dia memasukkan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dengan keadaan kekal mereka di dalamnya, serta menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar untuk mereka. Dia kata untuk orang beriman. Dan dia memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin dengan ilmu makrifat ni. Sebab itu orang-orang yang belajar ilmu makrifat ni orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dia yakin akan hal-hal gaib. Diberi ilmu yakin oleh Allah. Kalau orang itu tidak diberi ilmu yakin oleh Allah, maka orang itu tidak boleh belajar ilmu makrifat. Orang itu rasa bercanggah ilmunya dengan ilmu makrifat. Kerana tidak dipilih oleh Allah. Kalau kita duduk zaman Nabi pun, adakah kita percaya bahawa Nabi naik ke langit, turun ke langit, pergi ke alam situ, pergi ke alam sini, pergi ke alam barzah? Jadi surah Al-Imran ayat 136, Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dia kata pula syurga-syurga mengalir di bawahnya sungai, beberapa sungai. Nak cakapnya sungai ni orang Arab suka. Sebab itu dia kata pasal sungai. Dan dia kata pasal untuk orang beramal. Syurga ni untuk orang yang beramal. Kena beramal baru dapat rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah, belas kasihan Allah. Tetapi untuk mendapat belas kasihan Allah itu, hendaklah kita perlu memujuk Allah dahulu. Memujuk macam mana? Perlu beramal soleh. Perlu beramal soleh dengan ikhlas. Kalau ikhlas, maka lagi banyak syurga yang lagi tinggi yang kita dapat. Sebab itu syurga dia ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 12. Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Serta dikatakan kepada mereka, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini. Kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dia cakap lagi ada beberapa sungai. Cakapnya bangsa Arab suka akan sungai. Surah Al-Ankabut ayat 58, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahliga-mahliga di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasannya sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh. Dia kata bagi orang yang beramal soleh. Kena beramal soleh lah, baru dapat syurga. Tapi bukan kita mahukan syurga. Kita beramal soleh kerana mahu rahmat belas kasihan Allah. Lagi dia cakap tentang beberapa sungai dalam syurga. Nak cakap orang Arab itu suka sangat akan sungai. Kerana padang pasir itu sangatlah panas, tidak ada air. Dalam surah Muhammad ayat 12, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala masukkan orang itu ke dalam syurga di bawah sungai yang mengalir bagi orang-orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh. Dan bagi orang-orang kafir, mereka menjadi seperti binatang ternakan di dalam neraka kelak. Sebab apa? Dia bebas di dunia ni, dia bebas nak buat apa saja. Macam tak ada Tuhan. Jadi dia masuk neraka. Jadi sahabat sekalian, alam barzah itu memang betul ada. Alam mahsyar itu juga memang betul ada. Syurga dan neraka itu memang betul-betul ada. Jadi kalau kita tidak mati lagi, kita perlu yakin saja. Perlu yakin. Bagi orang makrifat, dia sudah pergi ke alam sana sebelum dia mati. Dia sudah pergi ke alam sana sebelum dia mati. Allah Ta'ala sudah tunjukkan kepada mereka. Memang betul akan ada, memang betul ada soalan-soalan kubur bagi orang yang tidak beramal. Soalan-soalan kubur ialah untuk orang yang tidak beramal. Jadi berjaga-jagalah orang tidak beramal. Dan soalan kubur juga untuk orang yang beramal tetapi ada sifat riak, sifat sombong. Maka dia buat maksiat, maka disoal. Dan kalau kita mati, kita bangkit dengan roh. Kalau contoh kita pergi dengan roh, orang awam lah, pergi dengan roh. Dia di atas kesucian roh tersebut. Kalau roh itu tidak pernah kita sucikan, tidak pernah kita zikir masa di dunia ini, maka roh itu kotor. Maka kita akan dibangkitkan dengan roh yang kotor. Nampak comot-comot, seperti ada tahi di muka ke. Kotor. Kerana apa? Kita tidak pernah membersihkan roh dengan zikirullah, dengan solawat, dengan istighfar. Bagi orang-orang yang beramal soleh, dia selalu istighfar, selalu solawat, selalu zikir yang banyak, selalu tahajud, maka dia akan mendapat roh yang bersinar-sinar. Di situlah. Jadi kalau kita selalu bagi makan kepada anak yatim di dalam diri kita, iaitu anak yatim tu roh kita yang tidak beribu dan tidak berbapa, maka kita akan selamat. Kalau kita tak pernah bagi makan kepada anak yatim di dalam diri kita, iaitu roh kita itu yang tidak beribu, tidak berbapa itu tak pernah bagi makan, maka kita akan dibangkitkan nanti dengan miskin papa kedana. Miskin papa kedana, dengan kotor lagi. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah menyucikan roh kita. Jadi kalau kita nak tengok roh kita nanti, kita tengoklah sekarang. Ukurlah diri kita sekarang. Adakah kita suci, telah menyucikan hati kita dengan zikirullah itu, supaya roh kita itu suci, bersih seperti orang yang sudah mandi. Ini roh. Muka cantik. Pakai rawatan itu, rawatan ini. Tak? Gosok gigi 5 kali sehari. Tetapi roh kotor. Kerana apa? Tidak pernah zikirullah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ingatlah, yang menyoal kita nanti ialah malaikat. Malaikat sama ada, malaikat yang di luar sana memang betul-betul ada ya. Yang kata tak ada, memang betul ada. Dia kita kena faham yang batin dan yang zahir. Yang zahir itu memang betul-betul ada. Yang batin dalam diri kita ini. Yang akan menyoal bagi orang-orang yang tidak kembali kepada fitrahnya,
yang tidak cuba untuk mengenal Allah, maka dia akan disoal. Bagi orang yang beramal, dia tidak akan disoal. Orang yang sentiasa tahajud tidak akan disoal. Tengok sudah di syurga. Orang yang mati syahid tidak akan disoal. Orang yang beramal banyak tidak akan disoal. Orang yang yakin, cukup yakin dengan ilmu makrifat, tak disoal dah, bebas dah. Orang yang yakin, cuma tidak ada pangkat lah. Kalau yakin saja, tidak beramal soleh, tidak berzikir, tidak apa, tapi dia yakin saja, maknanya tidak ada pangkat, tapi dia bebas. Jadi saya cakap ini atas pengalaman. Sebab itu dalam Quran itu mengatakan, itu orang-orang yang beriman. Orang beriman ni orang-orang yang yakin. Orang yang yakin dan orang yang beramal soleh. Dua tu, beriman dan beramal soleh. Beriman ni orang-orang yang yakin tentang ilmu makrifat ni, tentang alam-alam gaib, tentang perkara-perkara hal yang di luar akal dan fikiran manusia. Beriman, yakni yakin. Orang beramal soleh, dia beriman, lepas tu beramal soleh lagi. Lagilah tinggi pangkatnya. Kalau orang yang beriman saja, ya yakin saja, maknanya tak ada pangkat, tapi dia sudah bebas. Alhamdulillah. Jadi kena faham, sahabat sekalian, semoga kita beramal soleh, yakin tentang hal-hal gaib. Zaman sekarang mereka sudah tidak yakin. Orang pakai serban sebesar bakul pun tidak yakin akan hal-hal gaib zaman sekarang. Kerana apa? Kerana tidak diberi ilmu yakin. Jadi kita, kalau orang masih lagi tidak yakin tentang hal gaib ni, mintalah solat hajat, minta kepada Allah supaya diberi ilmu yakin oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beramal.